A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi bertemu dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak mengikuti perkembangan COVID-19 di Malaysia terkini. Pada semalam kita nak kabarkan kepada anda semua, tapi sebelum itu para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita menghindarkan diri kita daripada COVID-19, jom sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada wabak COVID-19. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Amin 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 ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kembali lagi pada hari ini untuk menemani anda. Tapi sebelum itu kita nak update berkaitan dengan perkembangan COVID-19 pada hari ini. Kalau anda boleh saksikan di kaca TV anda, perkembangan sehingga semalam, kes baharu 1,114 dan alhamdulillah kes sembuh baharu 803 orang. Jumlah kes yang masih positif 12,131 orang dan duka cita dimaklumkan 2 kematian yang dicatatkan pada semalam. Para penonton dirahmati Allah sekalian, terus kita memperjuangkan SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Para penonton, hari ini kita nak menyambung lagi pengajian kita dalam program Tanyalah Ustaz. Hari ini topik akidah, yang mana akan membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu melampau dalam agama. Kalau kita dapat lihat, setengah orang itu melampau dalam perkara dunia, melampau dalam harta, melampau dalam pekerjaan, melampau dalam bisnes. Tapi hari ini ada juga melampau dalam agama. Bagi merungkaikan persoalan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda seorang tokoh agamawan terkenal, iaitu Al-Fadil Ustaz Ervino Johari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Tak melampau Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya, tidak. Tidak. Okey, baik. Para penonton sekalian, topik kita cukup menarik. Al-Fadil Ustaz telah pun bersedia dengan pelbagai kupasan yang akan dikongsikan pada hari ini. Para penonton yang ingin mengajukan soalan boleh call kita di talian 0377261603 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Para penonton, buka Facebook Tanyalah Ustaz TV3, jangan lupa tekan butang share dan like agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik, para penonton, kita nak mulakan perbicaraan kita. Kita tak faham apa itu melampau dalam agama. Ada juga ke ya melampau dalam agama ini? Sebagai pembuka bicara kita pada hari ini, jom sama-sama kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ervino Johari. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dai Aiman, para penerbit dan juga seluruh kru Tanyalah Ustaz TV3 dan penggemar, peminat, pengikut setia program Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah, tajuk dan kupasan yang insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengurniakan kepada kita kelapangan dada dan fikiran untuk kita menerima dan juga dalam masa yang sama berdiskusi, berkongsi dapatan, malah menyebarkan apa yang baik untuk maslahat kita bersama insya-Allah. Perkataan melampau di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ghulu, dan ini berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fid din, jauhilah kamu semua daripada melampau dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam.
fa innama ahlaka man kana qablakum wal al-ghulu fid din. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu yang datang sebelum daripada kamu dan mereka ini musnah, binasa kehidupan mereka sebab utamanya adalah kerana mereka ini melampau di dalam agama mereka. Dan berdasarkan makna al-ghulu dalam istilah, subhanallah, terlalu ramai para ulama yang menggariskan baik daripada sudut lughawi, dari sudut bahasa, ataupun istilah seperti Ibn Faris dalam kitabnya Maqayis al-Lughah menyatakan bahawa kalimah al-ghulu ini ada huruf ghin, ada huruf lam, dia membawa pada makna mu'tal. Dia membawa makna meningkat ataupun irtifa'. Begitulah juga dengan Ibn Manzur al-Jauhari menyatakan dengan makna yang sama. Tapi dapatan ini kalau kita perhatikan berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna al-ghulu ataupun melampau ini adalah mujawazatu al-haddil masyru'. Dia melebihi, melangkaui atau melampaui apa-apa had dan batasan-batasan yang telah pun disyarakkan fiddin, di dalam agama. Dan ia merujuk kepada 3 perkara. Sama ada melampau ini merujuk kepada al-i'tiqadat, pegangan dan juga i'tiqad. Yang kedua al-aqwal, perkataan-perkataan itu menunjukkan telah melampaui batas. Dan yang ketiganya adalah al-a'mal, perbuatan-perbuatan yang kita buat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menariknya berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bergerak pada pagi Yaumun Nahr, hari raya haji, nak melontar di jamrah. Dan hadis ini dinyatakan diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pada pagi nak bertolak itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, hati ulqatli, berikan kepadaku, tolong kutipkan batu untukku. Dan batu ini tujuannya untuk dilontarkan di jamrah al-Aqabah. Falaqadtu lahu hasayat hunna hasal khadf. Maka kata Ibn Abbas, aku pun tolong Nabi kutip batu-batu itu, tujuannya adalah untuk Nabi melontar di jamrah. Dan kemudian apa yang dikatakan wada'tuhunna fi yadihi. Ibn Abbas ambil, dia letakkan di atas tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Letak di atas telapak tangan, apa kata Nabi? Bi amsalha ula. Maka beginilah yang nak diperlukan. Batu itu nak digambarkan telapak tangan, artinya letak 7 biji batu. Artinya batu ni jangan melampau sangat, bukan yang besar. Walaupun tujuannya nak baling syaitan dan sebagainya, tetapi yang sedang-sedang, tidak juga kecil, tapi yang menepati tujuan untuk ramyu, untuk membaling ataupun melontar batu itu. Dan inilah baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan lafaz wa iyyakum al-ghulu, jangan berlebih-lebihan hatta dalam benda yang sekecil ini. Nabi pesan jangan berlebih-lebihan, jangan melampau dalam agama, kerana sesungguhnya man kana qablakum, orang-orang sebelum daripada kamu, mereka ini binasa kerana al-ghulu wa fiddin. Dan di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita perhatikan, perkataan al-ghulu ini hanya disebut 2 kali secara jelas. Tetapi spesifikasinya, ciri-cirinya, kriterianya itu banyak. Berdasarkan kalimah ada 2 tempat. Pertama, kalau kita rujuk secara ringkas, di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nisa, pada ayat yang ke-171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau di dalam agama kamu. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, jangan berkata tentang Allah, berkaitan Allah, melainkan sesuatu yang benar ataupun hak. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya al-Masih Isa anak Maryam itu Rasulullah. Dia bukan Tuhan, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Allah Subhanahu wa taala jadikan Maryam itu mengandung tanpa perkahwinan, tanpa suami, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disambung fa'aminu billah wa rusulihi wa la taqulu thalatha. Hendaklah kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rasul-rasulnya, dan jangan kamu katakan 3 tentang konsep 3 Tuhan dan sebagainya, kan. Intahu khairan lakum, berhentikan pegangan ini adalah merupakan satu bentuk perkataan, pegangan dan perbuatan yang melampau, yang menyatakan Tuhan yang esa itu lebih daripada 1, Tuhan itu 3 dan sebagainya. Subhanallah. Dan keduanya kalau kita lihat pada ayat yang ke
77 di dalam surah Al-Maidah, juga Allah Subhanahu wa taala mengulang dengan lafaz yang sama, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan sesekali kamu melampau di dalam agama kamu. Di antara dua ayat ini, An-Nisa 171 dan juga Al-Maidah ayat 77, gambaran awal kita untuk memberikan pancang dan panduan dalam kita melayari tajuk melampau dalam agama ini. Yang pertamanya adalah kita lihat pada kalimah al-ghulu, perkataan alif lam ghin lam waw yang membawa makna melampau. Bukan hulu ke? Oh, bukanlah, itu makna lain. Ghulu Al-ghulu ada huruf ghin di situ. Okay. Dia membawa pada tiga. Pertama az-ziyadah. Artinya sebarang bentuk penambahan yang asal daripada agama ditambah sendiri itu melampau. Yang keduanya an-nuqsan, sebarang bentuk pengurangan dah ada, Nabi SAW dah ajar dalam ajaran agama kita dan kita tinggalkan, kita ketepikan, kita kesampingkan, kita kurangkan sendiri, itu juga dinamakan sebagai melampau, bukan saja lebih. Dan yang ketiganya ialah an-nukran, penafian, agama kata lain, agama dan syarak telah tetapkan lain, kita buat dengan cara yang lain, itu juga dipanggil sebagai al-ghulu. Yang kedua, al-ghulu ini asalnya ditujukan kepada ahli kitab. Dan ini berdasarkan pada ayat An-Nisa 171 dan juga dalam Al-Maidah 77 tadi. Kenapa? Kerana di dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahawa masalah terbesar, isu yang paling pokok dan utama yang banyak mempengaruhi kehidupan di kalangan ahli kitab adalah kerana mereka ini melampau dalam agama mereka. Yang ketiga, kita lihat dalam dua ayat ini pengulangan dua kali lafaz yang sama. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampau di dalam agama kamu. Menunjukkan bahawa melampau ini adalah merupakan cara di mana mereka ini pertamanya menafikan nas, menafikan dalil ayat Al-Quranul Karim dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya ini mereka menafikan waqi'. Mereka menafikan suasana yang ada. Sepatutnya kehidupan ini dijalani dengan sederhana, tetapi mereka melampau dalam pelbagai perkara. Yang keempat, al-ghulu ataupun melampau boleh berlaku dengan dua cara. Yang pertamanya, al-ghulu secara zatiyah, secara manusia itu sendiri dalam isu-isu yang bersifat zat, isu-isu yang bersifat tauhid, akidah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, berlaku ghulu di situ. Dan yang keduanya, melampau ini dalam tindakan dan perkataan dia berlaku secara mutawarithah, secara warisan. Lihat orang yang terdahulu buat yang begitu dan dia ikut dengan cara yang sama. Kelima, pengajaran awalnya adalah al-ghulu ini adalah merupakan suatu perkara yang bersifat ada pada ahli kitab, ada pada musuh Islam sepanjang zaman. Dan ini kalau kita perhatikan dalam surah An-Nisa tadi dinyatakan tentang bagaimana ahli kitab yang terdahulu, dan dalam surah Al-Maidah ayat 77 menyatakan bagaimana mereka walaupun selepas datangnya Islam mereka tetap melampau dalam agama. Yang kedua akhir, yang keenam adalah merupakan perkataan yang diulang 3 kali dalam sirah yang berbeza dalam surah Al-Maidah ayat 77, iaitu perkataan yang membawa makna ad-dalal, artinya kesesatan. Pertama, bila Allah sebut qaddallu, mereka itu dulunya telah melampau dan telah sesat dalam agama mereka. Mereka lah yang merosakkan dan menambahkan benda-benda yang luar batasan dalam agama. Yang keduanya disebut wa adallu kathiran, kesan daripada perlakuan ahli kitab ini, mereka ini dah sesat dan berlampau. Mereka juga menjadikan ramai manusia mengikut cara mereka. Manusia juga sesat kerana perlakuan mereka. Dan yang ketiganya wadallu an sawa'as sabil, hingga menjadikan mereka ini kekal melampau walaupun Islam itu telah hadir, diberikan peringatan kepada mereka, mereka tolak Islam dan kekal untuk melampau di dalam perkara-perkara agama. Dan yang terakhir, al-ghulu ini kalau kita perhatikan memang di dalam Al-Quranul Karim hanya difokuskan dalam tafsiran kedua-dua ayat ini berkaitan dengan ahli kitab. Namun dalam masa yang sama, berdasarkan banyaknya dapatan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka al-ghulu ini mungkin juga berlaku kepada orang Islam. Tidak ada melampau, tidak ada al-ghulu di dalam Islam, tetapi yang mungkin berlaku adalah sifat ataupun cara perlakuan orang-orang Islam itu yang mungkin membawa kepada melampau ataupun al-ghulu. Yang inilah yang Nabi
berikan kepada kita peringatan agar kita berhati-hati dan jangan sampai kita ini melakukan sebarang bentuk perkara-perkara yang melampau dalam agama, sama ada ziyadah, penambahan, ataupun nuqsan, pengurangan dalam amalan-amalan agama, ataupun an-nukran, penafian terhadap apa yang telah pun disyarakkan di dalam agama. Baik. Saya suka bila Ustaz sebut tentang melontar tu Ustaz ya. Ya. Nak melontar pun batunya pun perlulah sederhana. Ya. Kadang sampai orang sampai tak marah sangat Ustaz, slipper dibalingnya Ustaz. Kadang-kadang dia bagi kenapa aku punya batu kecil, kenapa dia punya besar. Tidak ada masalah. Okey baik Ustaz. Tadi Ustaz sebut ziyadah. Ya. Penambahan dalam ibadah itu sendiri. Kita akan perincikan selepas ini. Para penonton, setia bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita membincangkan tentang akidah melampau dalam agama. Cukup menarik perbincangan kita pada hari ini Ustaz, yang mana kadang-kadang bila mana kita melakukan satu ibadah pun tak boleh melampau-lampau juga. Ya. Kita ada soalan yang berkait dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini bersama dengan sahabat kita, Rahimah Saud. Okey. Kita bersama dengan Rahimah Saud pada hari ini di Facebook. Salam Ustaz, Dai dan Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Jawab salam dulu ya. Semasa hayat Rasulullah SAW pernah 3 sahabat baginda hendak beramal sehingga ingin berpuasa tanpa berbuka, ingin solat selalu dan tidak mahu berkahwin. Ini parah ni saya. Jawapan Rasulullah SAW tepat menangkis perbuatan melampau mereka. Adakah semua amalan yang mereka nak buat itu dikira melampau dalam agama? Bagaimanakah kita dapat membezakan keadaan melampau dalam agama dengan teliti dalam agama? Katakanlah semasa kanak-kanak dahulu kita diajar supaya melakukan ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu yang tidak ada tolak ansur. Contoh, orang yang berpuasa tidak boleh korek hidung atau telinga. Tetapi apabila sudah dewasa, kita dengar di sana ada kelonggaran tentang korek hidung atau telinga. Mengapa terjadi demikian? Adakah di situ terdapat perbuatan melampau dalam agama? Terima kasih. Perkataannya lucu saya. Tapi inilah hakikatnya. Betul. Dalam agama kadang-kadang ada yang melampaui batas. Silakan Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya, Da'i dan juga semua penonton dan pengikut setia program Tanyalah Ustaz TV3. Apa yang ditanyakan oleh Puan Rahimah tadi adalah bertepatan dengan hadis sahih baginda sallallahu alaihi wasallam riwayat Anas radhiyallahu anhu menyatakan jaa thalathata raht. 3 orang sahabat datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam an ibadatin Nabi. Mereka datang tu nak menuntut ilmu, tanya Nabi beribadah bagaimana. Lalu bila dinyatakan pada mereka, falamma akhbaru ka'annahum taqaluha, bila dibagi tahu beginilah yang Nabi buat pagi, tengah hari, petang, malam, maka mereka rasa goyang. Mereka rasa, ya Allah, kami ini wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini nak dibandingkan dengan Nabi, macam mana Nabi buat begini, kami tidak. Lalu mereka buat satu ketetapan dan azam mereka kata apa? Mereka kata, qala ahaduhum, seorang daripada mereka yang 3 orang itu kata, ama ana fa inni usallil lail abadan. Aku akan solat malam tak tidur-tidur. Pulun lah ni. Pulun. Sebab nak ikut Nabi. Ya. Yang keduanya, wa qala akhar ana asumud dahr. Aku akan puasa sepanjangnya. Wala uftir. Sepanjang tahun dan aku tidak akan buka puasa. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Aku akan menjauhi diriku daripada wanita, aku tak nak kahwin. Sebab dia rasakan bahawa perkahwinan itu akan menghalang dia daripada beribadah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana cara Nabi menjawab, adakah ini melampau ataupun tidak? Nabi datang dan Nabi bertanya kepada 3 orang tadi, antumul ladzi qultum kadza wa kadza? Kamukah 3 orang yang berkata begini 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 tadi? Ama ana
kata Nabi SAW, wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata Nabi sedemikian? Pertama, Nabi nak tunjukkan bahawa perbandingan di antara kita sebagai umat Islam, para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bab-bab melibatkan kemanusiaan dia sama. Tetapi pada perkara-perkara yang diberikan kelebihan oleh Allah, kekuatan yang diberikan hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk qiyam setiap malam dan sebagainya, itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jangan kita membandingkan diri kita atau berasa rendah diri dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang Nabi buat itu bukan melampau, yang Nabi buat itu kerana diberikan kelebihan dan kekuatan oleh Allah. Khusus kepada Nabi Khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita buat sekadar apa yang termampu, lalu kerana itu Nabi katakan lakinni asum wa uftir. Aku puasa sama macam kamu, tapi aku buka puasa, tidaklah berpanjangan. Wa usalli wa arkudu, aku solat dalam masa yang sama aku rehat, aku duduk. Wa atazawwajun nisa, aku juga berkahwin dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang lari tidak sama, tak berselari dengan apa yang merupakan jalan hidupku sebegini, maka ini adalah merupakan perkara yang melampau, itu lain dan keluar daripada sunnahku, daripada cara dan jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Soalan keduanya tadi pula, bagaimana kita nak bezakan antara keadaan melampau dan teliti dan juga teliti. Subhanallah, benar kadang-kadang kita rasakan kita ni bukanlah melampau, tapi kita very particular, tentang suatu perkara. Kita dah kunci pintu tu, dah lock kan, dah mangga, tekan lagi tu dengan tangan dan sebagainya. Ini jangan kata orang lain, kadang-kadang kita sendiri pun buat yang sama juga. Bagaimana untuk kita melihat dalam perkara ini? Al-ghulu mazmum fil ibadah. Dalam ibadat, kalau kita melampau sangat, itu dipanggil sebagai dicela. Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak membawa sebarang kebaikan. Saya berikan contoh untuk menjawab pertanyaan ini, iaitu tentang wudu. Wudu adalah merupakan syarat sah salat. Tanpa wudu, salat juga tidak sah, walaupun berapa rakaat sekali kita buat. Tetapi kalau sekiranya wudu itu kita buat dalam keadaan yang melampau, berlebihan, ataupun ambil acuh tak acuh berkurangan, ataupun tidak sama seperti mana yang diajarkan oleh agama, maka itu dah dipanggil sebagai wudu itu, ibadah itu sebagai melampau. Bukan lagi teliti dah. Kadang orang rasa teliti itu dah 3 kali basuh, tak boleh ni, kena pastikan lagi buat kali keempat dan kali yang kelima. Apa kata dan juga kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu, thalathan marrataini wa marrah. Ada masa Nabi basuh anggota badannya itu, contoh tangan 3 kali, kanan 3 kali kiri. Ada masanya 2 kali kanan, 2 kali kiri, ada masanya hanya sekali. 3 itu adalah had yang paling atas. Teliti macam mana pun orang itu, cerewet bagaimana sekalipun, dia buat lebih daripada 3, itu dianggap sebagai melampau. Kenapa 3 kali basuh anggota wudu? Untuk pastikan, kalaulah sekiranya basuhan yang pertama ataupun sapuan yang pertama itu ianya tidak lengkap, maka akan ditambah dan disempurnakan dengan basuhan kedua. Kalau basuhan kedua rasa tak lengkap, basuhan yang ketiga. Kalau ketiga dirasakan tak lengkap, berapa kali lagi nak basuh? Jadi pertanyaan itu kita kena tanya pada diri kita, sama ada kita ini teliti ataupun sebenarnya kita ini secara tak sengaja, tanpa kita sedar, kita juga ada unsur-unsur ataupun ciri-ciri melampau dalam agama. Tapi waktu kita kecil lah Ustaz ya. Seperti mana ditanya oleh sahabat kita tadi, kadang-kadang kita ni disebutkan kuih hidung tu dia kata kan batal puasa. Macam mana tu Ustaz? Kita dah orang kata diset daripada kecil itu untuk melampau dalam perbuatan agama ni. Bagaimana Ustaz? Pertama, menuntut ilmu adalah wajib dan dia berjalan. Dan kedua, tuntut ilmu dengan orangnya, dengan ahlinya. Tidak bermakna masa kita kecil kita tidak dengar tentang sesuatu rulings, bermakna ianya tidak nyatakan. Mungkin telah pun dimaksudkan, dinyatakan, diterangkan, tapi tak sampai kepada kita. Subhanallah,
perjalanan menuntut ilmu ini dia berterusan. Yang kedua, sebagai menyantuni soalan tentang puasa tadi itu, lihat dalam surah An-Nisa, rujuk pada ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum minal amni awil khaufi adza'u bihi. Sampai kepada kamu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, kamu terus sebarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alangkah baiknya walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah satu benda itu dirujuk kepada rasul zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, dirujuk kepada ulil amri, pemimpin, dirujuk kepada ahli di dalam bidang ilmu berkenaan, maka semua orang akan dapat istinbat dengan cara yang betul. Maka dalam hal ini sebenarnya bila maklumat itu tidak sampai kepada kita, tidaklah ada masalah di situ. Kadang-kadang sifat orang tua kita, mereka mengajar yang lebih daripada yang sepatutnya. Tujuan mereka macam tadilah, untuk teliti, untuk pastikan semua itu berlaku dan dilakukan lebih pencegahan berbanding dengan hanya sekadar peringatan. Itu tujuan asalnya. Namun dalam masa yang sama, benar setiap apa yang kita buat, ilmu ini juga dalam diri kita dia ada evolusi, dia ada peningkatan, penambahan. Teruskanlah yang kita dah buat sebelum ini dan kita dapat ilmu baru, kita adaptasikan, kita praktikkan ilmu yang baru. Subhanallah, insya-Allah perjalanan itu adalah perjalanan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sahabat kita di talian, Ustaz. Bersama dengan Fadil Ustaz. Kita ada Haji Omar. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Cik ni Dai Aiman ya. Allah, pagi ni cakap pun dah tak betul lah Dai Aiman. Jadi Dai Aiman dan Ustaz Elvino Johari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah sarapan ke ni? Saya terkejut tadi, saya ingatkan belum lagi tadi. Jadi terkejut dah tak betul cakap dah pagi ni. Tapi soalan saya begini ya, apa khabar sihat ya Dai Aiman dan juga Ustaz ya pada pagi ni? Alhamdulillah sihat. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz melampau dalam agama ni, dulu kita selalu dengar melampau dalam perbuatan dan sebagai percakapan, melampau pun ada yang kata begitu kan. Jadi pada pagi ini kita melampau dalam agama. Saya nak tanya Ustaz lah, contoh kita dalam jemaah ya, satu-satu jemaah yang biasanya keluar 40 hari menyampaikan syiar Islam, itu baik ni Ustaz. Tapi ada kalanya tanggungjawab kita dengan anak isteri yang kita tinggalkan di rumah ini Ustaz. Kadang-kadang mereka ni terabai juga. Contohnya mereka ni pun nak makan juga, dan kadang-kadang kita pun pergi 40 hari, kadang-kadang bekalan makanan di rumah pun ada yang cukup, ada yang tak mencukupi. Betul. Jadi apakah di sudut pandangan Islam dan juga Ustaz sendiri, perkara-perkara untuk menyebarkan syiar Islam ni baguslah, berdakwah ke jauh-jauh ni 40 hari keluar 40 dan ini tanggungjawab di rumah ini yang sedikit terabai ini, apakah boleh juga dikategorikan sebagai melampau dalam agama ataupun bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini. Itu saja soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar ya. Soalan yang cukup menarik Ustaz. Dakwah itu satu seruan yang cukup agung. Namun begitu terkadang melampau. Apakah garis panduannya Ustaz? Yang pertama, terima kasih kepada Tuan Haji Omar yang bertanya. Garis pandunya saya ambil dan petik daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang boleh memberikan sumbangan yang baik kepada manusia. Paling bermanfaat. Dia pergi ke mana sahaja, dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang, perlakuan-perlakuan dan tindakan, idea dan buah fikiran yang diberikan, ia memberikan suatu benda yang sangat baik pada masyarakat. Itu bagus. Tetapi Nabi juga menyatakan dalam hadis yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kamu bila sampai kepada posisi ataupun posesi sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami adalah untuk membuat baik kepada ahli keluarganya sendiri. Settlekan yang di rumah dahulu, itu yang terbaik, itu yang paling atas. Sama ada daripada sudut muamalahnya, ataupun yang kedua daripada sudut nafkahnya, dan yang ketiganya adalah daripada sudut aqwal, perkataan-perkataan, af'al, tindakan-tindakan, dan juga segala yang berkaitan dengan kehidupan. Lalu amat-amat tidak wajar kalau sekiranya seseorang itu atas alasan untuk menyampaikan dakwah dan manfaat kepada orang lain, tetapi yang akar, yang asal, yang paling dekat dengan dirinya itu tak selesai lagi. Ataupun
kebajikan bagi isteri dan anak-anak itu dikesampingkan hanya semata-mata kerana menyatakan bahawa ini adalah merupakan maslahah yang lebih besar. Maslahat yang paling utama adalah ahli keluarga kita. Ya, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Dalam Riyadhus Salihin, hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, bagi seseorang yang sepatutnya dia bertanggungjawab untuk memberi makan, untuk menyuapkan makanan dan rezeki pada orang-orang yang berada di bawahnya, kalau itu dia neglect, kalau itu dia abaikan, maka cukup dengan itu pun dia telah pun dikira sebagai berdosa. Dia dianggap sebagai bersalah dan ia juga boleh dikira sebagai melampau kerana melebihkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Tanggungjawab kita yang sepatutnya itu pada keluarga. Pertamanya dengan ahli ataupun keluarga, dan jangan dilupakan juga dengan masyarakat. Keseimbangan itu kena ada lah. Sehingga Nabi SAW pernah bertanya bila nak pergi berperang tu Ustaz, ya? Ada sebuah hadis yang mengatakan, benar. Bagaimana tu Ustaz? Adakah dia mempunyai ayah ataupun ibu? Baginda diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa itu posisi dia sebagai pejuang lebih kepada posisi dia sebagai anak untuk menjaga maslahat dan kebajikan ibu dan ayahnya. Maka Nabi SAW memberikan jalan keutamaan kepada sahabat tadi untuk bersama dengan ahli keluarganya. Tidak bermakna pengurangan pada apa yang didapati oleh sahabat yang pergi berjuang, pergi berperang, tetapi setiap satu itu dia ada suasana keperluan yang tertentu. Tidak boleh disamaratakan semua orang. Contoh, kita anak 6 orang nak samakan dengan anak seorang ataupun anak lebih daripada itu, dia berbeza. Betul. Maka pendekatan kita, masa yang diperuntukkan oleh ibu dan ayah pada anak-anak juga berbeza berdasarkan pada suasana keluarga berkenaan. Sebab saya suka bila Ustaz sebutkan orang yang terbaik itu adalah orang yang melakukan kebaikan kepada ahli keluarganya. Ahli keluarganya, ya. Subhanallah. Ini satu. Bukan saya kata Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan perkara tersebut. Ini cukup menarik. Kita perlu letakkan sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Baik, kita nak beralih kepada soalan kedua bersama dengan sahabat kita, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita nak bezakan golongan atau ilmuwan agama yang melampau dalam agama? Ada juga ilmuwan agama yang melampau dalam agama ini. Dan seterusnya, apakah melampau dimaksudkan adalah dari segi perbuatan atau kata-kata, dan wujudnya perbezaan pendapat dalam bab hukum hakam agama. Dan yang ketiga, mengapakah Islam sering dilabelkan sebagai puak pelampau yang sering dikaitkan dengan keganasan? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Iyad, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Iyad. Soalan bombastik, Mr. Baloba saya. Okey Ustaz, kita nak tengok, kita nak bezakan golongan ilmuwan yang melampau ini. Silakan. Terima kasih pada yang bertanya, Puan Nur Hayati, pada da'i dan semua. Ada 3 soalan ni, kita cuba lihat satu persatu. Yang pertama, bagaimana nak membezakan di antara golongan ataupun ilmuwan agama yang melampau di dalam agama. Ada 2 lah pada fikir dan pada sudut pandangan saya. Yang pertamanya ialah, kalau sekiranya mana-mana agamawan itu menjadikan pengikutnya ta'asub hanya kepada dia, pengikutnya fanatik ataupun tak nak dengar dah cakap orang lain melainkan kepada dia sahaja. Ini ustaz saya, ini ustazah saya, yang lain cakap tu saya tak kira, yang ini sahaja. Ustaz Ervino juga. Kalau sampailah kepada tahap itu, maka itu kena hati-hati. Sama ada disedari oleh pendakwah itu ataupun oleh agamawan berkenan ataupun tidak. Yang keduanya adalah dianggap sebagai melampau ataupun tahapnya itu, level adalah sekiranya pendakwah itu ataupun agamawan melakukan sesuatu, menyampaikan dan berkongsi tanpa mempunyai faktanya itu tidak ada dalil-dalil yang muktabar, ataupun yang dinyatakan itu ada dalilnya tetapi ditambahkan berdasarkan kepada interpretasi sendiri, ataupun dalilnya itu ada tapi disampaikan kurang daripada skop yang sepatutnya disampaikan, maka ini juga berhati-hati, yang mungkin boleh membawa kepada isu golongan ilmuwan agama dan sebagainya. Itu mungkin juga dalam secara tak sedar kelemahan masing-masing. Subhanallah, semua orang ada kelemahan, boleh membawa pada ciri-ciri pada melampau. Dan ini kalau kita perhatikan dalam sejarah
al-ghulu ataupun melampau dalam agama ini, yang pertama sekali berlaku di dalam hidup manusia, bashar ini, mereka melampau first sekali berkaitan dengan as-salihin. Bagaimana cara sudut pandang mereka kepada orang-orang salih di antara mereka. Orang-orang yang pada diri mereka dan masyarakat berkenaan, umat berkenaan, mereka ini adalah merupakan orang yang hebat. Antaranya kalau kita perhatikan, dalam surah Nuh pada ayat yang ke-23 digambarkan perlakuan kaum Nabi Nuh AS dan selepas daripadanya, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra. Subhanallah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bila dia mentafsirkan ayat ini, dia menyatakan semua nama yang disebut ini iaitu Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra, 5 ini sebenarnya orang-orang kaum Nuh yang telah pun sesat, dan selepas daripada Nuh itu apa yang berlaku? Ada 5 orang ini, dan 5 nama yang dinyatakan dalam surah Nuh 23 ini adalah merupakan rijalus salihin. Mereka adalah merupakan orang-orang yang soleh pada umat mereka di zaman itu. Tetapi bila mereka meninggal dunia, taksub dan fanatik mereka kepada 5 orang ini, ahli agama yang mempunyai kekananan dalam bidang agama dalam umat mereka, sampai ke peringkat mereka buat tamathil, mereka buat suar, mereka buat patung, mereka buat gambaran muka berhala yang lebih daripada sepatutnya bagaimana kita yang sepatutnya memuliakan orang-orang yang berilmu, tapi tidaklah sampai kepada peringkat menyembah, melakukan benda-benda yang menjadikan kita rasa seperti mana mengagungkan lebih manusia daripada had yang sepatutnya. Dan ini yang menjadikan manusia deviate, menjadikan manusia itu sesat kerana perlakuan mereka terlalu fanatik ataupun taksub kepada mana-mana ahli agama ataupun orang yang mempunyai kekananan dalam agama dalam umat masing-masing. Yang kedua tadi, apakah melampau ini dikira sebagai yang dimaksudkan perbuatan ataupun kata-kata itu? Baik Ustaz, kita simpan dulu boleh? Baik, boleh. Kita kasih suspense sikit para penonton nak tahu apa yang akan diulas oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih para penonton kerana terus setia bersama dengan kita. Hari ini topik akidah iaitu berkaitan dengan melampau dalam agama. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari. Ustaz, tadi kita dah bicarakan tentang bagaimana melampau itu sendiri Ustaz, tentang golongan ilmuwan itu. Dan kita nak pergi kepada soalan seterusnya, apa yang dimaksudkan melampau daripada segi perbuatan dan kata-kata. Silakan Ustaz. Baik. Bahagian kedua dalam soalan ini kita raikan, yang pertamanya adalah al-haqqu fi syakhsin aw fi'ah. Bila sampai kepada peringkat dirasa hanya dia saja yang betul, ini dipanggil sebagai melampau pada kata-kata ataupun pada perbuatan, dan bila wujud perbezaan dalam agama lah. Yang keduanya ta'zim aqwalihim wa af'alihim. Hanya kumpulan dia saja bila buat maka betul lah. Yang orang lain buat, kumpulan lain yang usahakan, walaupun dengan nada yang sama, cara yang sama, itu tak sama level. Contohnya pada pendapat dia, ataupun dia hanya muliakan apa pandangan oleh ketua dia, oleh pemimpin dia, ataupun oleh orang-orang yang mengetuai suatu-satu kumpulan. Yang ketiga dipanggil sebagai melampau pada sudut perbuatan ataupun kata-kata, tahkimuha fi syariah wa taqdimuha alaihi. Bila sampai dalam bab hukum-hukum syariah, dia akan mengedepankan pandangan dia sahaja dan akan memastikan agar orang lain faham bahawa pandangan orang lain ni, pandangan ustaz-ustaz yang lain ni
tak bolehlah. Yang ini adalah pandangan yang betul. Sama ada secara sedar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, any indication that refers that pandangan kita sahaja yang betul, maka itu adalah merupakan dianggap sebagai melampau dari sudut perkataan dan pun dari sudut perbuatan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahawa ra'yi as-sawab yahtamilu al-khata' wa ra'yu ghairi al-khata' yahtamilu as-sawab. Tinggi keilmuan Imam Syafi'i, tapi dia kata pandangan aku yang aku yakin inilah pandangan yang paling betul. Mungkin ada kesilapannya, mungkin ada kekurangan dan kepincangannya. Betul. Pandangan orang lain yang aku rasa tak tepat ni ataupun tak kena sebenarnya, ada pandangan lain yang lebih baik, aku rasa orang lain tak betul. Kemungkinan pandangan orang itulah yang paling sesuai diguna pakai dalam keadaan yang sedemikian. Kerana itu, dalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang 7 perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kena ambil i'tibar agar dalam perbezaan bab hukum hakam agama ini kita dapat address ataupun jawab sebaiknya. Pertamanya, Allah sebut untuk kita menjadi yakunu ummatan wahidah. Kita menjadi umat yang satu. Kedua, muttafiqin ghair mukhtalifin, utamakan persetujuan, utamakan senada keselarian berbanding hanya nak ikhtilaf sahaja. Selagi boleh ada pandangan lain, kita akan wujudkan pandangan lain. Kalau sekiranya kita boleh berlapang dada untuk bersepakat pada satu pandangan, walaupun tak samalah 100% seperti pandangan kita, selagi mana ia berasaskan hukum syarak, dia tidak melampaui had dan batasan, maka kita terimalah seboleh mungkin. Jangan hanya pandangan kita saja. Yang ketiga, utamakan al-iman wal mahabbah. Allah mengarahkan kita agar dalam bab-bab agama dan hukum hakam, utamakan iman, utamakan rasa cinta dan ukhuwah antara sama manusia, jangan lebih daripada orang lain. Yang keempat, fahmus salafus salih. Kena faham tentang bagaimana perlakuan orang-orang salafus salih. Salafus salih ini orang yang kita gambarkan dalam sejarah 3 kurun yang pertama lah. Abad pertama Hijriah, kedua, ketiga, mungkin sampai yang keempat. Dan yang kelima, Allah memberikan kepada kita amaran agar kita elakkan at-tafarruq wa tahazzub wa ta'assub. Elakkan daripada berpecah, elakkan hanya kepartian semata-mata ataupun hanya sokong pada kumpulan kita sahaja, ataupun dalam masa yang sama kita fanatik, kita lebih sangat cenderung. Ini semua adalah merupakan antara perintah Allah untuk mendasari wujudnya perbezaan dalam bab hukum hakam agama, dan adakah perkataan dan perbuatan itu dianggap sebagai melampau. Rasa diri betul. Subhanallah, rasa ujub itu yang orang lain tak sampai level lah. Semenjak naik pengurusi baru ni Ustaz, ya, habis bocor sana. Ni cerita pasal Rawang ke pun? Kan? Habis dengan orang ramai tak dapat bantuannya. Dulu waktu aku jadi pengurusi tu, semua dapat bantuan. Kadang-kadang inilah perangai kita lah Ustaz. Ya, ni bukan dekat sini lah Ustaz. Kita cerita tempat lain. Tapi nak ceritanya Ustaz, inilah kelemahan kita. Bila mana kita sentiasa rasa diri kita betul. Dan kita ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh saya? Boleh. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dia Abu Bakar daripada Hitam Pulau Pinang. Waalaikumsalam tak ini? Ya, waalaikumsalam. Mana juga Ustaz Nur Johari. Ya. Bagaimana pula dengan melakukan ibadah, bagi contohnya melakukan umrah atau haji di Mekah. Dan setengah kita juga melakukan dengan melampau. Tawaf. Dan juga kadang-kadang kalau melampau sangat, nanti terjadilah kecederaan dan apa juga kan. Betul. Ini akan boleh menjejaskan kesihatan rukun haji tersebut. Ya. Kadang-kadang contohnya berpuasa dan berulang kali mengerjakan solat lah kata di Masjidil Haram. Minta pencegahan. Dan juga ada bagaimana pula dengan keadaan perbuatan yang melampau. Seperti makan melampau, tidur melampau, gelak yang terlalu melampau, berlebihan lah dikatakan. Dan yang mana yang terbaik? Ataupun yang dikatakan sekarang ni wasatiyah, wasatal. Boleh tak minta pencerahan daripada Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Elias. Soalan ni saya suka lah Ustaz, sebab teringat dulu waktu bawa jemaah pergi umrah kan. Makcik tu saya kata, makcik berehat dulu. Makcik tak nak. Makcik target umrah kali ni 5 kali umrah makcik nak buat.
padahal makcik tu tak sihat. Adakah ini melampau, Ustaz? Subhanallah. Baik. Meraihkan apa yang ditanya tadi, saya suka bila disebutkan tentang yang akhir itu sebenarnya menjawab kepada apa yang ditanya ataupun dalam lingkungan persoalan yang diajukan, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Hendaklah kamu jadi umat yang bersederhana. Islam menganjurkan tidak melampau, tidak berkurang, tapi tengah-tengah sederhana. Kerana itu kita mulakan perbincangan kita tadi dengan bagaimana Nabi meraihkan 7 biji batu yang dikutip oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diletakkan di atas tapak tangan, cukup 7 itu dalam tapak tangan kita ini untuk 7 batu. Anggaran begitulah saiz batunya. Anggaran begitulah perlakuan ibadah haji dan sebagainya. Tawaf, sa'i adalah merupakan ibadah, tapi ibadah dalam bentuk berjalan. Pastikan kita tahu tentang rukunnya, syarat-syarat sah dan perkara yang batalkannya, maka itu adalah mencukupi untuk kita lakukan agar kita tidak melampau dalam perbuatan. Benar, melampau boleh berlaku pada pemakanan berlebihan. Semua orang tahu bila berlebih makan dan sebagainya apa jadi pada diri kita. Ya, I hate myself for having a big fat lunch contohnya kan. Pergi makan juga. Lepas daripada itu baru kita rasa menyesal. Berlebihan pada sudut pemakaian dan juga penampilan, sudut make-up dan sebagainya. Berlebihan ada pada segala perkara. Tapi bagaimana untuk kita pastikan kita jadi umat yang sederhana ini? Maksud sederhana ini pertamanya adalah ia datang daripada ilmu. Kerana itu apa yang dibuat kadang-kadang kita lihat para jemaah kita dahulu di Makkah, di Madinah dan sebagainya, di Raudhah, ketika tawaf, sa'i, di Hijr Ismail, bukan kerana mereka ini melampau, tapi kerana al-jahlu, kerana maklumat berkaitan itu yang tepat itu mungkin tidak sampai kepada mereka. Tapi kalau sekiranya maklumat itu telah pun ada, dah diajar, dikursuskan, tapi buat juga, itu cerita lain. Ramai rata-rata merasakan bahawa inilah peluang. Takut-takut tak sampai lagi dah di Makkah dan juga Madinah, maka mereka berusaha. Tidak salah. Tak salah. Macam Da'i tanya tadi, tidak salah with due respect to his or her condition. Tidak salah kalau sekiranya dia bercita-cita untuk melakukan sekian kali umrah, nak buat sekian kali tawaf sunat dan sebagainya. Itu adalah merupakan target. Kena dengan api yang Nabi SAW nyatakan, saddidu wa qaribu wa abshiru. Hendaklah dalam agama ini, dalam ibadah, kamu buat sasaran dan kemudian kamu cuba hampirkan diri kamu kepada sasaran dan kemudian kamu berlapang dada dan bergembira dengan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada sasaran asal ataupun hampir kepada yang asal, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep ibadah kita. Kalau ini kita pegang, maka dia tidak akan sampai kepada peringkat melampau baik di Makkah, di tanah haram ataupun sebagainya. Kita tertinggal satu tadi sebenarnya, Da'i, soalan daripada Puan Nur Hayati tadi. Dia tanya mengapakah Islam dianggap ataupun sering dilabel sebagai pelampau dalam agama. Padahal yang melampau dalam Quran sebut ialah ahli kitab. Dalam surah An-Nisa ayat 171 dan surah Al-Ma'idah ayat 77. Kenapa? Kerana secara ringkasnya ini adalah merupakan antara agenda ahli kitab dan juga agenda jahat musuh-musuh Islam yang nak melihat Islam itu dalam keadaan yang sebegitu, nak menjauhkan orang daripada Islam. Ini disebut sebagai al-ghulu bitakfir al-muslimin bighairil haqq, iaitu melampau dari sudut mengkafirkan ataupun menjatuhkan, merendahkan orang-orang Islam, menganggap Islam ini dengan pelbagai label yang tak kena tanpa sebenar. Tujuannya apa? Agar bila mereka membunuh orang Islam, mereka melakukan penindasan pada orang Islam, mereka tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang melakukan jenayah kerana mereka dah awal-awal memberikan imej yang buruk pada Islam dan juga pada umat Islam. Kata kunci yang cukup menarik, Ustaz, dalam apa saja perbuatan kita, para penonton sekalian, bersederhanalah. Betul, benar. Baik, para penonton dirahmati Allah SWT sekalian, kita cukup menarik dengan perbincangan kita pada hari ini, yang mana perbincangan kita melampau dalam agama. Sebab apa? Orang tua-tua kita lah saya, kalau dibuat kek, kita kata, mak nanti buat kek tu manis-manis sikit, baru sedap. Lepas tu mak kita kata apa? Tak boleh manis sangat, nanti muak. Maknanya dalam kita buat kek tu sendiri pun jangan manis-manis. Dalam kita masak pun jangan masin-masin sangat. Maknanya sikit-sikit saja. Dan sikit itulah yang menjadikan kek itu sedap.
Benar. Baik Ustaz ya. Setuju. Ni dan bila sebut pasal kek ni, kita nak ucapkan orang yang hari lahirnya pada hari ini, selamat hari lahir ya. Baik para penonton dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak raikan lagi soalan bersama dengan sahabat kita Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah maksud zuhud itu adalah sederhana? Kerana hakikat zuhud itu adalah amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja dan tidaklah boleh dinilai dari luaran sahaja. Bagaimana pula bagi mereka yang terlalu taksub sehingga kan ada setengahnya tidak mahu berkahwin, tidak makan daging dan sebagainya. Malahan ada juga segelintir suami yang melampau-lampau dalam zuhud ini sehingga kan keperluan anak dan isteri terabai serta tidak diendahkan lagi. Apakah ini dikatakan zuhud atau hanya mementingkan diri atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. #biar tahu jangan keliru. Zuhud nak dikaitkan dengan melampau ini Ustaz. Bagaimana? Baik, terima kasih pada yang bertanya, Da'i dan semua. Pertamanya, untuk menyantuni soalan ini, saya petik hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menyatakan bahawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzhud fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kamu di dunia ini, zuhudlah terhadap perkara-perkara keduniaan, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhud fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Bila kamu pula berzuhud pada benda-benda yang dimiliki mewah pada diri kita nampak pada orang lain, maka kamu akan dicintai dan disukai oleh orang. Ada 3 perkara secara ringkas dalam hadis yang ringkas ini. Yang pertamanya adalah zuhud ini dia bermula dengan erti yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Kena yakin tentang qada dan qadar dan usaha itu berterusan. Yang keduanya adalah zuhud membawa makna berpaling daripada perkara-perkara yang tidak ada nilai dari sudut agama. Nilaian itu memberi pancangnya adalah agama dan bukan yang selain daripada nas-nas agama. Lalu pada perkara-perkara yang kita lihat dia mukhalafah, berlawanan, bertentangan dengan dapatan agama, kita berpaling dan tidak melakukannya, kita jauhkan diri, itu dipanggil sebagai zuhud. Dan yang ketiganya, zuhud juga ialah mengambil hanya apa yang perlu. Ibarat orang yang bermusafir, kita musafir 3 hari daripada rumah kita nak pergi ke destinasi. Kita hanya akan bawa di dalam bagasi kita pakaian, kelengkapan, toiletries yang cukup untuk 3 hari. Sayang macam mana pun kita kepada peti ais, TV 60 inci baru beli, installment tak habis lagi, tak boleh bawa. Sebab tak perlu kerana 3 hari. Kedua, di destinasi berkenaan benda-benda ini tidak diperlukan. Dan yang ketiganya, nak membawa tu satu kerja. Nak masuk pula dalam kereta pun tak muat, kena sewa lori dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu cara bagaimana untuk kita menyantuni sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tentang zuhud. Seorang sahabat Nabi, subhanallah ini hebat, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia pernah datang jumpa Nabi dalam sepotong hadis sahih yang sangat panjang. Saya ringkaskan sahaja. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyatakan, Nabi tanya pada dia, Nabi diberikan ilham, makluman bahawa dia ini berpuasa sepanjang malam, sepanjang siang, dia solat sepanjang malam, dan juga dalam masa yang sama dia mengaku, dia kata, bala ya Rasulullah, memang aku buat. Nabi SAW menyatakan pada dia, solat malam tapi tidur juga, puasa tapi buka puasa juga. Kenapa? Fa inna li jasadika alaika haqqa. Jangan zuhud sampai ke peringkat hak untuk diri kita ini kita terabai. Kesihatan terabai, masa kita tak dalam masa yang sama tidak terurus, orang yang sepatutnya kita laksanakan tanggungjawab kita tak laksanakan sebab terlalu zuhud. Ayah dengan anak contohnya langsung tinggalkan dan abaikan anak, isteri dan sebagainya. Ini tidak kena dengan konsep zuhud yang sebenarnya. Tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, apa kata dia pada Rasulullah? Ya Rasulullah, ajidu quwwatan. Wahai Nabi, tak apa, aku boleh buat, aku kuat.
hebatnya. Boleh Nabi, aku boleh buat. Boleh teruskan dengan ibadah yang sebegini kerana aku kuat. Maka bila kuat, cara santunan Nabi SAW pada orang yang zuhud sebegini, Nabi kata, kena ada panduan, kena ada bekalan, kena ada reference, kena ada citasi lah, kata orang, citation kan. Iaitu kata Nabi, kalau betul nak puasa, rasa kuat, puasalah seperti mana puasa Nabi Daud AS. Bukan sepanjang tahun, tapi puasa sitata ashhur, 6 bulan. Ataupun nisfud dahar, sepanjang selama 6 bulan sahaja. Dan itu yang dibuat. Hingga akhirnya, bila Abdullah bin Amr bin Al-As semakin meningkat dewasa, apa dia kata? Ba'dama kabira, selepas dia dewasa, dah besar, dah meningkat umur, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia kata alangkah baiknya kalau dulu aku terima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar buat dalam keadaan yang tidak bersungguh ataupun tidak melebihi had seperti mana manusia biasa, kerana benda-benda ini semua dia memberatkan. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang dilakukan secara berterusan, walaupun yang berterusan itu adalah benda yang sedikit. Dia soal hatilah sebenarnya zuhud ini. Kalau kita yakin kita bukan buat itu kerana manusia dan sebagainya, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan cinta. Manusia juga subhanallah akan menyayangi dan menyenangi keberadaan kita di dalam keadaan ataupun dalam di mana saja kita berada, dengan di mana saja kita berinteraksi. Itu kalau orang yang berkahwin, kalau orang yang contohnya dalam keadaan dia mempunyai tanggungjawab, subhanallah, utamakanlah tanggungjawab itu, dan tidaklah hanya orang kata duduk bersila di atas sejadah dan sebagainya sambil tanggungjawab yang lain itu dia abaikan ataupun dia kesampingkan. Subhanallah Ustaz, bila kita sebut tentang perkara ini, saya terfikir Ustaz, para penonton, kita berehat seketika, tapi sebelum itu cuba renungkan perbezaan para sahabat yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah dengan kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita dalam topik akidah, melampau dalam agama. Tadi Al-Fadhil Ustaz ada sebutkan bahawa para sahabat melampau dalam melakukan amal ibadah. Tapi kita melampau tak melakukan ibadah. Tak gitu Ustaz ya? Betul. Aduh, kita terasa sebab apa para sahabat ni sampai ditahan untuk melakukan ibadah. Kita ni Allahu Akbar. Renung-renungkanlah. Ustaz ya. Baik, kita ada lagi soalan bersama dengan sahabat kita, Ramde Seru. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah melampau dalam agama boleh menjadi perbalahan dalam menyampaikan dakwah, menegakkan agama Islam, jika ada di kalangan manusia hari ini yang ilmunya sangat tinggi, bolehkah ia menghina, mengabaikan andainya tidak puas hati cara penyampaian para agamawan kepada pihak lain? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Yang ini kita sambunglah soalan tadi itu agak berkait dengan soalan ini Ustaz. Bagaimana kita nak melihat bahawa hujah yang disampaikan oleh para pendakwah tidak menjadi perbalahan Ustaz? Masya-Allah. Terima kasih kepada yang bertanya, Dai. Ramai yang concern dengan pendakwah-pendakwah tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan cara untuk kita melihat situasi ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada menyatakan al-ghulu mujawazatul had. Melampau ini adalah apabila melebihi daripada batasan ataupun had
bi an yuzada fi syai' bila dia menambah sesuatu fi hamdihi dalam pujian, dalam penghargaan, dalam complimentary, puji terlebih sangat pun ampau juga. Au zammihi ataupun kritikan, komen pedas, sound tegak punya. Sound tegak lebih daripada had itu juga adalah merupakan melampau ala ma yastahiq, apa yang mampu ataupun apa yang sepatutnya diterima ataupun sampaikan. Kena ingat, orang yang menyampaikan ilmu ini, dia tidak perlu sampai ke peringkat dia tahu semua. Dia tahu sikit, dia sampaikan. Ada satu dua benda yang dia ada, dia kongsikan. Itulah merepati apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni wala ayah." Sampaikan walaupun kalau itulah kapasiti ilmu dan kefahaman yang kamu ada, jangan simpan untuk diri sendiri, kita kena sampaikan. Tidak perlu sampai ke peringkat kita ini mencapai tahap yang paling atas kerana pengajian ilmu ini berterusan. Dan orang-orang yang menyampaikan maklumat, pandangan berkaitan keagamaan berdasarkan dalil, mereka ini berijtihad. Mereka ini berusaha untuk memastikan agar apa yang ditanya itu dan jawapan yang dikehendaki, persoalan-persoalan dapat dirungkaikan dengan cara yang terbaik, jawapan yang diberikan, respon itu paling sesuai. Dan dalam keadaan kita tidak mengetahui bagaimana latar belakang orang yang bertanya, bagaimana sebenarnya suasana yang ada. Kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita kayu pancang. Jangan berbalah, jangan menyalahkan, jangan membanding beza antara cara penyampaian ilmu seorang dengan seorang yang lain. Subhanallah, kadang-kadang cara penilaian ini melebihi daripada apakah konten dan substance yang sebenarnya yang nak disampaikan dalam sesebuah majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hak orang yang mujtahid ini, idza hakamal hakim fajtahada, apabila seorang itu meletakkan keputusan atau menyatakan pandangan, maka dia berijtihad, thumma asaba falahu ajran. Bila pandangannya itu berdasarkan dapatan yang dia dapat daripada dalil-dalil adalah merupakan benda yang betul, dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Bila dia buat dan pandangannya itu tidak lengkaplah rupanya, tak tepat. Pada pandangan kita tak tepat ni, tak kena ni, lain yang ditanya, maka ia juga bukan merupakan satu respon yang sia-sia. Pahala dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menyampaikan. Ijtihad dapat satu dah. Dapat satu. Orang yang menerima juga dalam masa yang sama, dia juga menerima pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang alim, al-alim ini ma'jur fi ijtihadihi. Mereka diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah di atas usahanya itu, wa ma'zur fi khata'ihi. Orang-orang ini juga mereka kalau melakukan kesilapan-kesilapan yang tidak disengajakan, kekurangan dan juga apa juga benda yang disifatkan sebagai kecacatan, tidak sempurna dan sebagainya dalam penyampaian maklumat-maklumat ataupun ilmu, mereka ini dima'zur, mereka diberikan i'tizar, di-excuse, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ia bukan disengajakan. Mungkin setakat itu saja maklumat ataupun ilmu yang dia ada, dan mungkin setakat itu saja cara kemampuan dia untuk menyampaikan, berinteraksi ataupun korelasi dengan orang lain dalam merungkai satu-satu isu. Dan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, rujuk dalam surah Sad, lihat pada ayat yang ke-26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hendaklah kamu berhukum ataupun meletakkan satu pandangan, meletakkan satu ruling, keputusan, pendirian berdasarkan ke atas neraca Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, dan jangan sesekali buat satu benda, menyampaikan ke ataupun melakukan ke dengan kita mengikut al-hawa, mengikut hawa nafsu. Itu adalah merupakan kayu pancang. Tanpa kira agamawan ke, ahli sukan ke, ataupun pemimpin ke, pengikut sesiapa sahaja. Betul. Kalau pandangan dan perlakuan yang dibuat itu adalah hanya bersandarkan kepada keinginan hati ataupun hawa nafsu, ada agenda dan kepentingan-kepentingan tersendiri, maka sudah tentunya ia melampaui ataupun melepasi daripada had yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan. Dan inilah yang kita bawakan kepada anda dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jawapannya sesuai untuk segenap lapisan masyarakat. Insya-Allah. Kita ada Encik Abdullah di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah Osman Abdul Rahman. Ustaz. Apa khabar Encik Abdullah? Oh, baik.
Okey, silakan. Ada dua perkara lah. Ya. Pertama sekali melampau dalam agama ya. Bagaimana pula ada yang menganggap perintah Allah supaya hukuman berzina dihukum dengan dikenakan rotan 100 kali kepada mereka yang belum berkahwin dan dihukum rejam jika sudah berkahwin sebagai kejam dan melampau. Kerana Allah pernah berfirman, sesungguhnya bila kamu menjalankan hukum-hukum aku, jangan kamu rasa kasihan ataupun rasa simpati. Ya. Dan lagi satu soalan saya, ada segelintir umat Islam ya yang tak mahu langsung buang TV, buang radio sebagainya kerana dianggap sebagai berdosa untuk mendengarnya dan melihatnya. Terima kasih. Terima kasih. Bak kata orang ini semua dunia je, Ustaz. Oh, okay. Soalan yang cukup penting untuk perbincangan kita pada hari ini. Bukan setakat melampau dalam perkara biasa. Ada orang kata melampau hukum Allah ni, Ustaz. Ini berat, Ustaz. Silakan. Subhanallah, terima kasih soalan yang baik daripada Cik Abdullah, Da'i dan juga semua. Benar yang dinyatakan itu adalah potongan ayat wala ta'khudh ra'fatan fi dinillah. Jangan kamu berikan diskaun kepada hukum hakam ataupun apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, bila sekiranya orang menyatakan ataupun mempersoalkan apa juga yang merupakan rulings dalam Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah nyata dan jelas dah ini perintah Allah. Dia bukan tentang persoalan khilaf dan sebagainya, maka ikutilah dan terimalah. Dan ini adalah merupakan satu ketetapan. Kalau tidak diterima, ini yang dimasukkan dalam salah satu daripada 3 pancang ghulu ataupun melampau tadi, iaitu an-nuqsan, pengurangan dari sudut penerimaan, pengurangan daripada sudut pemahaman, dan juga an-nukran, subhanallah wal'iyadzubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nukran, mana-mana orang yang menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Berentetan daripada ini, suka untuk saya kongsikan bahawa tentang al-ghulu ataupun melampau yang ditanya ini, dan juga nak pastikan sama ada kita ini tidak zuhud, buang segala apa yang ada di rumah seperti yang ditanya tadi itu, kita kena lihat ciri-ciri al-ghulu ataupun melampau ini ada banyak. Antara yang boleh kita kongsikan, pertamanya adalah at-ta'ammuq. Maksud at-ta'ammuq ini adalah melakukan suatu perkara yang melebihi daripada target, sasaran, keperluan yang asal. Contohnya, kita kena buat 3 perkara ataupun 5 isi, kemudian kita datangkan 10 isi. Minta buat assignment dan tesis, saya nak 2 saja perkara. Oh, kita bagi 10. Lebih daripada had ataupun batasan asal, dan ini dipanggil sebagai al-muta'ammiqun. Orang-orang yang sangat-sangat detail dan terperinci sampai menyusahkan diri sendiri. Dapat markah lebih kan, Ustaz tu? Tidak akan ada markah lebih. Soalan tu minta berikan 3 faktor. Kita bagi 30 faktor, markah tetap 3 faktor. Tidak diberikan sampai 30 faktor. Yang keduanya, kalau kita lihat, disebut sebagai at-tanattu', dan ini baginda sallallahu alaihi wasallam ada nyatakan dalam sepotong hadisnya, 3 kali Nabi ulang. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang mutanatti'. Maksudnya orang-orang yang melampaui batasan apa yang mereka cakap dan juga apa yang mereka buat. Lebih cakap ini ataupun lebih buat, dia kadang-kadang tidak memerlukan kepada kita untuk khadam sampai ke 10-20 kitab baru kita faham. Betul. Maksud melampaui ini. Kita lihat pada hati kita, kalau sekiranya hati kita rasa kita pun tak sedap, tapi disebabkan nak jaga, nak kontrol handsome tu, kita buat, kita cakap, kita tak kisah pandangan orang lain, walaupun hati kecil kita kata, ni istilah hati kecil ni, rasa tak sedap, itu sebenarnya menunjukkan bahawa kita telah pun melampaui batas. Yang ketiga disebut sebagai at-tashaddud. Ciri melampau ini adalah sangat-sangat syadid, dia lawan kepada taisir. Islam adalah merupakan agama yang memudahkan orang untuk melaksanakan ibadah dan memudahkan, memberi ruang untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tadi saya nyatakan dalam sepotong hadis sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Hurairah yang disebutkan oleh Nabi, saddidu wa qaribu wa abshiru tadi. Dan yang keempatnya adalah al-unf, kekasaran ataupun keganasan dalam apa juga cara. Ini juga adalah merupakan suatu benda yang bersifat melampau. Dilawan kepada perkataan ar-rifq,
iaitu ketenangan, kelembutan dan sebagainya. Kita dengan anak-anak juga, kita berlembut dan kita bertegas, tetapi kalau kita tidak bertegas pada perkara-perkara kesilapan-kesilapan dalam ukur neraca agama yang dilakukan oleh anak-anak, maka itu juga dianggap ibu dan ayah ini sebagai melampau kerana tidak memberikan teguran, tidak memberikan peringatan pada anak-anak pada benda-benda kesilapan yang mereka lakukan itu yang boleh orang kata mengguris hak-hak yang ada di dalam agama. Dan juga ini kita kena ingat, ghulu ataupun melampau ini juga boleh berlaku dalam keadaan at-tasahul wa idha'atu hududillah. Tasahul ini artinya kita ambil ringan. Kalau tak apa, Zuhur pukul 1 ya, pukul 1 tak apa, pukul 4 boleh lagi, asar 4.12. Ini berlawanan daripada sifat ghulu itu. Berlawanan daripada sifat ghulu yang melampau, ambil mudah sangat, rasa tak apa, sempat lagi solat, berapa 5 minit? Aku solat 2 minit setengah saja. Sebagainya, kadang-kadang ambil wuduk untuk Zuhur, sekali boleh untuk asar. Ini adalah merupakan antara cara kita mempermudahkan sangat, cubalah untuk kita elakkan. Lalu, kita kena berada, macam yang Tuan Abdullah tanya tadi itu, berada dalam keadaan yang tengah-tengah. Keperluan-keperluan kita sebagai manusia kita ambil, kita raikan kena ada, dan dalam masa yang sama hak Allah Subhanahu Wa Taala jangan sesekali kita cabar. Jangan sesekali kita rasa tidak yakin dengan perintah Allah. Jangan ada walaupun sedikit rasa betul ke hadis Nabi ni sebut macam ni. Kalau itulah merupakan hadis sahih, ketetapan baginda sallallahu alaihi wasallam, tugas kita sebagai umat Islam pertamanya kena terima 100%. Ini berbeza keadaan dengan para sahabat, Ustaz, ya. Para sahabat ini bila mana turun ayat Allah SWT, tiada kata dua, terus melaksanakan perkara tersebut. Dan apa saja kata Nabi SAW, terus jalan, Ustaz. Benar, sahabat melakukan terus apa yang dikata, tetapi dalam banyak situasi, contohnya kalau da'i masih ingat tentang peristiwa pengharaman arak, melakukan terus itu juga dia ada peringkat-peringkatnya. Lalu kalau kita ini ingin membetulkan masyarakat, kan hari ini kita bagi ceramah 2-3 jam, besok kita expect orang akan jadi baik, itu sudah tidak kena dengan konsep dakwah. Kita menyampaikan tapi kita tidak berkeras. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kamu sifat keras, walaupun yang kamu ceritakan itu adalah benda yang baik, bagus, dalil 10 20 berderet-deret kita bagi, tapi dengan cara yang kasar, dengan tidak ada hikmah, tak ambil kira pandangan dan juga perasaan orang lain, maka itu bukan menjadikan orang jadi baik. Orang akan menjauhkan diri bukan dengan kita mungkin, tapi dengan agama Allah, dan itu lebih bahaya. Ini disebutkan la raiba fih ni. Maknanya kita jangan sesekali kita rasa mempertikaikan apa saja yang diarahkan oleh Allah SWT. Baik, Ustaz, sebelum kita nak habis di TV3 ni, ada satu soalan yang kita nak bincangkan pada hari ini bersama dengan Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum bagi seorang Islam menegur kesalahan orang tanpa beradab hingga menyakiti hati orang yang ditegur? Sedangkan Islam itu bukan kekerasan tapi lemah lembut, indah dan mudah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Persilakan Ustaz. Terima kasih. Dalam ruang yang ada ini, subhanallah, soalan yang baik. Ada kita sentuhkan sedikit tadi cara bagaimana kita menyampaikan kebaikan pada orang lain. Menegur kesalahan itu perlu. Ad-dinu nasihah. Kena ada rasa nasihat, menasihati antara satu sama lain. Tetapi kita ini kan berpegang dengan mazhab dan juga akidah ahli sunnah wal jamaah. Untuk menyantuni soalan ini, kita ambil di antara indikator dan juga cara kita ini seperti mana yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, kita kena yakini bahawa segala apa yang disampaikan oleh sesiapa sahaja, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia sampaikan itu kita terima bulat-bulat 100%, tidak ada dakwa-dakwi, tidak ada rasa syak wasangka, tidak ada rasa nak deviate sikit pun tidak. Tetapi yang lain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka selagi mana apa yang dia kata itu muwafiqan li sunnatillah wa muwafiqan lid-dalail, bersetuju, berselari, betul, kena dengan dalil-dalil, dengan bukti dalam Quran, itu kita terima. Tapi kalau ada yang disebutkan itu yang tidak ada kena-mengena, salah daripada sudut dalil, maka yang itu kita kena tolak. Cara tolak itu bagaimana? Pertama, ada orang yang mungkin dia tidak sengaja
dia dengar satu ceramah dan kemudian dia ambil note, kemudian disampaikan, tapi cara penyampaiannya itu mungkin tidak sama seperti mana konteks yang asal. Lalu bila disampaikan itu tak kena dengan usus, kita kena berlapang dada. Bukan dia sengaja dan kita tidak memberikan hentaman, kecaman dan sebagainya, berbakul-bakul kita beri, kita kena elakkan kerana ini dilakukan dengan tidak sengaja. Yang keduanya pula, kita Ahli Sunnah wal Jamaah ini, kita tidak benci orang di atas orang kerana orang itu. Kita benci dia sekadar perlakuan dia sahaja. Kerana orang insan tadi dia punya potensi yang besar untuk kembali dan jadi lebih baik daripada kita, insya-Allah. Lalu benci setakat yang perlu, setakat perlakuan dalam konteks itu sahaja. Tegur dengan kasih sayang, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Para penonton, kita dah tamat di TV3 dan terus kesetiaan anda sambung di TV9 lagi 30 minit bersama dengan kita. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita teruskan pengajian kita dalam topik akidah melampau dalam agama. Tapi kita melampau dalam menuntut ilmu ni rasanya tak ada masalah kot saya. Tetap ada adab-adab dan juga tata cara dia. Sampai kalau benda lain tak buat tu tak jadi juga. Ya, betul. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Bagaimana garis panduan dalam konteks melampau dalam beragama? Ini kerana menjadikan seseorang yang ingin berubah dalam kejahilan menjadikan kekeliruan apabila ingin belajar agama, kadang ditempelak mengatakan tidak perlu belajar agama sangat, yang penting yang wajib saja sudah memadai. Bagaimana garis panduan agar ianya tidak dinilai dalam melampau dalam beragama? Mohon perkongsian ilmu. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Persilakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, Da'i dan juga semua. Subhanallah. Di antara garis panduan yang boleh kita ambil secara ringkas, yang pertamanya adalah kita perlu untuk benar-benar pastikan bahawa diri kita ini serius dan teliti di dalam ma'ani an-nusus. Dalam kita melayari nas-nas ataupun dari dalil, ketelitian ini perlu. Dan cara dapat ketelitian ini adalah dengan cara kita berguru ataupun berilmu. Lalu janganlah sesekali kita menempelak ataupun kita memberikan komentar-komentar dan ulasan-ulasan kritikan yang tidak membina kepada orang yang ingin menambahkan ilmu pengetahuan. Bukan semua orang mampu untuk pergi ke majlis ilmu, bukan semua orang mampu untuk hadap telinganya ini 1 jam, 2 jam, setengah jam untuk mendengar majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang kita ni cepat jemu, cepat bosan, banyak sangat distraction yang lain dan sebagainya. Lalu kalau ada orang yang nak menuntut ilmu, kita raikan. Lebih-lebih lagi untuk kita memahami nas-nas dan dalil. Itu cara pertama untuk mengelakkan diri daripada melampau. Kenalilah dan dapatkan ilmu bermula dengan dalil-dalil yang mu'tabar. Betul. Yang keduanya adalah daripada sudut tatbiq ahkam asy-syar'iyyah, dalam pelaksanaan hukum-hukum syarak, dan juga dalam masa yang sama jangan diambil sebarang keringanan di situ. Kalau sekiranya itu adalah merupakan rukun berdasarkan ijma' ulama dan sebagainya, maka kita terima bulat-bulat. Kalau sekiranya ia adalah merupakan perkara menjadikan syarat sah, pastikan jangan sampai terbatal amal ibadah kita. Apa saja yang berkaitan hukum syarak, maka tidak ada keringanan, jangan kita senang-senang dan sengaja buat dan tambahkan keringanan kita. Yang ketiganya adalah elakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru yang tidak ada sebarang sandaran
sama ada daripada sudut dalil ataupun ijma' ataupun qiyas dan sebagainya, kerana ini adalah merupakan perkara yang melampau. Umpamanya contoh yang kita dah berikan tadi, puasa berpanjangan berterusan dan sebagainya, sehingga menjadikan benda-benda yang sunat itu kita layani seakan dan seumpama perkara-perkara yang wajib. Sampai ke peringkat ada orang yang melakukan benda-benda yang sunat, yang wajib tertinggal tu. Tapi kalau yang sunat sangat-sangat particular. Tengok tarawih cukuplah saya. Oh, subhanallah. Itu antara satu contohnya. Yang keempat adalah az-ziyadah fil ibadah an hadil masyru'. Menambahkan ibadat berlebih daripada had yang telah pun disyarakkan di dalam agama. Dan yang kelima, iaitu kita menyusahkan diri kita pada benda-benda yang mudah. Benda-benda yang mudah, maka kita pastikan ianya mudah. Nabi SAW pesan pada Mu'adz bin Jabal dan juga Ubay bin Ka'ab ketika kedua-duanya nak diutuskan ke Yaman, kata Nabi, yassira wa la tu'assira. Kamu berdua dalam bab menceritakan tentang agama, mudahkan. Bukan memudah-mudahkan agama, tapi mudahkan penyampaian. Mudahkan untuk kita menangani dan juga dalam masa yang sama cuba untuk memahami bagaimana kekangan yang ada pada orang yang kita berhadapan dengannya. Orang yang nak menuntut ilmu susah, orang ini mungkin ada masalah, yang hadir majlis ilmu kadang-kadang dekat kepalanya ini serabut macam-macam benda yang dia fikirkan, kita kena raikan. Kerana itulah di dalam solat Nabi pernah tegur para sahabat yang mengimamkan solat. Nabi pernah kata pada Mu'adz, fa ayyukum amman nas falyujiz. Di kalangan kamu yang mengetuai solat jadi imam, maka ringkaskanlah. Fa inna min waraihi, kerana di belakang imam itu al-kabir, ada orang yang dah berusia. Kemudian ad-dhaif, ada orang-orang yang lemah, yang sakit. Wazal hajah, ada orang yang sihat tapi dia banyak keperluan. Dia ada appointment, dia ada tugasan, dia ada tanggungjawab yang mesti dilakukan selepas daripada solat. So ini kalau boleh kita pegang, insya-Allah menjadi panduan kita menjadi orang yang sentiasa sederhana, serius terhadap agama, tapi sederhana tidak sampai ke peringkat kita mensia-siakan ataupun kita meringan-ringankan benda yang memang telah pun difardukan dalam agama. Macam kita tengoklah Ustaz ya, kadang-kadang ada anak muda kita ni baru nak berjinat ke masjid, pakai pun tak pakailah pakaian yang sempurna. Tapi sampai dikatakan, engkau kalau pakai pakaian macam ni kau tak payah datang masjid lah. T-shirt yang berlambang dengan gambar-gambar dan sebagainya. Ada cara menegur orang ini. Kalau kita lihat kekurangan, terbaiknya kalau boleh kita cadang da'i adalah biar tegur tu one by one. Ataupun one on one. Kita tegur itu biar jangan, tak ada orang yang suka ditegur di khalayak yang ramai. Kerana semua orang ada muru'ah, ada maruah, ada air mukanya. Dia tidak mahu kesilapan dan kekurangan. Dia buat salah, dah ditegur buat lagi. Tapi banyak kali dia buat salah pun, dia sangat-sangat tak suka kalau orang tahu yang dia buat salah. Itu adalah fitrah manusia. Maksudnya Islam itu mudah, tapi jangan mempermudahkan. Benar. Baik Ustaz, kita ada lagi sahabat kita nak bertanyakan soalan. Kita bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Adakah dengan menyebarkan fatwa yang sesat dan hadis palsu adalah pelampau dalam agama kerana ianya boleh menyesatkan akidah umat Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bagaimana Ustaz? Benar, ia adalah merupakan suatu perkara yang sangat-sangat hazar diberikan kerana berdasarkan pada dapatan 2 ayat Quran yang menyebutkan perkataan al-ghulu yang kita kongsikan tadi, di antara tanda kesesatan dan juga melampau di kalangan ahli kitab adalah apabila mereka ini melakukan perkara-perkara dan menyesatkan orang lain dengan pandangan-pandangan. Fatwa, subhanallah, adalah merupakan institusi yang sangat-sangat kita muliakan di dalam sistem kita. Dan kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan para ulama dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu, jangankan yang di Timur Tengah, dengan juga alim ulama kita berada dalam kepulauan alam Melayu ini, subhanallah, mereka telah menulis tentang betapa pentingnya ada institusi fatwa. Raja Ali Haji dalam kitabnya Bustanul Katibin dan juga di dalam kitabnya Thamarat Al-Muhimmah turut menyatakan bahawa keperluan untuk sesebuah negara itu dikendali dan dipandu urus dan ditadbir, kena ada satu institusi namanya institusi fatwa. Dan ini tujuan sebenarnya fatwa ini apa? Pertama, untuk menerangkan. Kedua, untuk menjelaskan suatu perkara.
menerangkan yang kabur, menjelaskan suatu perkara yang menjadi kekeliruan, dan yang ketiganya jangan lupa tugasnya adalah untuk taisir, memberikan jalan mudah. Orang nampak, oh subhanallah macam ni rupanya cara. Memudahkan orang dan memotivasikan orang untuk lebih dekat dengan agama, melaksanakan ibadah dan sebagainya. Kerana itu, kalau sekiranya yang diberikan itu adalah merupakan ajaran-ajaran yang sesat ataupun menggunakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu ataupun yang bukan bersandarkan nas yang asal, terang-terang ia adalah merupakan satu kesesatan. Dan ini mesti benar-benar dijauhi. Kerana itu kita ada pelbagai bentuk penguatkuasaan, kita ada jabatan-jabatan dan institusi-institusi yang mengurus pandu dan memastikan maslahat umat Islam sentiasa berada di tahap yang terbaik dan keperluan yang sesuai dengan keadaan. Baik Ustaz, terima kasih. Ini dia yang kita nak lihat, bahawa bagaimana kita ini bersederhana dalam melakukan apa saja perkara. Para penonton, selepas ini kita akan rumuskan perbincangan kita dalam topik melampau dalam agama, tapi terus setia bersama dengan kami. Kita berehat seketika, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Hidup di dunia penuh pancaroba, mujahadah kerananya. Oh, alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, hari ini topik kita berkaitan dengan melampau dalam agama. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari. Ustaz, saya tengok Ustaz hari ni handsome lah Ustaz. Oh, itu tak melampau tu. Tak melampau ya? Itu okey. Itu okey. Tapi kadang setengah orang tu, dia puji lebih-lebih. Ya. Macam mana orang macam melampau agaknya ya? Dia akan jadi melampau kalau kita sekadar pujian, okey. Tapi kalau pujian itu dibandingkan atau digandingkan dengan nak menjatuhkan orang yang lain, yang itu ya. Dia adalah merupakan suatu yang kalau boleh kita elakkan, sebab dia tidak akan mencernakan kebaikan antara A, B dengan yang C. Okey. Jadi cara kita memberikan pujian ataupun kritikan, satu, kita jaga maruah, dan kedua, kita juga bertanggungjawab nak jaga hubungan baik, interaksi antara semua yang ada dalam konteks, dalam circle kita tu. Yang kita bimbangnya sehingga dapat menimbulkan rasa takabur dan riak pada diri orang yang dipuji. Takut juga kita kan. Baik, para penonton, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Suryati Sudin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Orang-orang alim ni yang agak melampau dalam agama, saya perhatikan sifat orang tu. Dia menjauhi orang-orang yang bukan seperti dia dengan alasan takut terpengaruh. Persoalannya, wajarkah dia bertindak seperti itu sedangkan kita tidak boleh memandang rendah orang lain? Siapa lagi yang menasihati orang yang dijauhi itu kalau bukan ahli-ahli agama? Terima kasih. Kau jangan dekat tau dengan si Mamat ni. Dia bukan jadi orang surau ni. Apa pandangan Ustaz? The moment kita underestimate orang lain, bila start sahaja kita ini merendahkan orang lain pada persepsi kita, sebenarnya kita dah merendahkan diri kita sendiri. Sama ada sejauh mana kita nak angkat diri kita dan sebagainya, kita telah pun sebenarnya merendahkan diri kita sendiri. Subhanallah. Orang-orang alim ini, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, mereka ada tanggungjawab. Tanggungjawab pertama mereka adalah memastikan orang-orang yang mengikuti mereka itu tidak sampai mereka itu sayang dan benci lebih daripada hadnya. Sampai ke peringkat orang-orang yang mengikutinya itu
menyayangi dan mencintai siapa-siapa yang suka dengan tok guru dia, dengan orang alim ni, maka mereka suka. Siapa-siapa yang tak sebulu, tak suka, tak berkenan dengan cara penyampaian, dengan bagaimana cara lontaran persembahan dan juga ceramah yang disampaikan, dia tak suka, maka semua orang lain pun dia anggap tidak suka. Maka ini sangat bahaya. Dia adalah merupakan antara sifat melampau yang dicela. Bila kita suka, biar suka itu kerana Allah. Bila kita benci, benci juga kerana orang itu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya pula adalah tanggungjawab untuk memastikan orang-orang yang mengikuti kita. Subhanallah, ramai orang-orang hebat di luar sana, mereka mempunyai followers, pengikut yang ramai. Apa saja yang mereka keluarkan di dalam social media mereka. Kadang-kadang tunjuk gambar mak je pun, letak gambar pensel, letak jari satu, beribu like. Kita kadang-kadang nak dapat 3 like pun merangkak. Kan? Orang-orang yang sebegini mereka mempunyai tanggungjawab lebih besar. Lebih ramai makmumnya di media sosial itu, lebih besar tanggungjawabnya untuk memastikan bahawa orang tidak hanya akan terima bulat-bulat apa yang dia kata hingga melupakan orang lain. Betul. Ini adalah merupakan sifat Rafidah, sifat-sifat yang tidak kena, yang sangat-sangat ta'assub dengan mazhab, sangat ta'assub dengan aliran-aliran yang tertentu sampai menafikan yang lain. Kerana itu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, laisa min ahadin illa yu'khadh min qawlihi wa yada' ghaira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang menyampaikan suatu perkara, ada benda yang boleh diterima, ada benda yang ada hadnya, mungkin ia ada kekurangan, maka dia tidak diterima. Ada perkara yang diambil pengajaran, ada perkara yang dijadikan sebagai sempadan, kecuali kata-kata dan perkataan serta takrir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira orang itu alim macam mana sekalipun, maka dia ada hadnya, kerana hanya Nabi SAW sahaja yang maksum. Betul. Maknanya kita janganlah buang orang-orang yang mungkin sedikit jauh pada agama ni, tapi kita tarik dekat. Sebab apa Ustaz? Saya puji ada para asatizah yang juga ber-TikTok, Ustaz. Dia masuk dalam TikTok tapi dia berceramah. Dan followernya pun ramai. Maknanya di situ kita ambil peluang untuk dekati orang-orang yang mungkin belum lagi kenal agama ini, tetapi dengan elemen mengajak arah kebaikan. Jangan kita pula yang berjoget nanti. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ada lagi soalan bersama dengan sahabat kita daripada Izara. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Sesungguhnya agama itu mudah. Janganlah seorang daripada kamu menyukar, yakni menyulitkan urusan agama itu, melainkan kamu akan tewas. Riwayat Al-Bukhari 39. Apakah ini merujuk kepada kejahilan seorang dalam untuk mempelajari agama, menjadikan ianya meletakkan suatu hukum tanpa merujuk kepada hukum fiqh? Apakah ini kepentingan dalam untuk menuntut ilmu agar ianya tidak menjadi seorang itu tidak dalam kejahilan, yakni kesesatan dan akidah dalam landasan yang benar? Mohon perkongsian ilmu. Sekian, terima kasih. Baik Ustaz, mungkin ada penjelasan daripada soalan ini. Persilakan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Da'i, dalam ruang masa yang masih bersisa dan berbaki sedikit ini, saya cuba gabungkan antara bahagian-bahagian dan pecahan-pecahan soalan itu dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Sila lihat dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala bila meletakkan kepada kita syariat untuk kita ikut sebagai jalan kehidupan, yang Allah nak pada kita adalah kemudahan. Allah sesekali tidak mahukan kepada kita kesusahan. Allah tidak mahu ada di kalangan hamba-Nya merasakan bahawa susahlah nak salat, susah nak baca Quran, susahlah untuk melakukan ibadah-ibadah itu dan ini dan sebagainya. Kerana fungsi syariat ini adalah taisir, memudahkan manusia berdasarkan kepada tabiat, berdasarkan kepada keperluan dan juga berdasarkan kepada kemampuan manusia itu sendiri. Nabi SAW juga banyak menyatakan dalam hadis-hadisnya berkaitan tentang sam'an wa ta'atan, mendengar dan patuh itu berdasarkan kepada apa yang kamu mampu. Ayat Al-Quran lain turut menyatakan wattaqullaha fi mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala setakat mana yang kamu mampu. Bukan bermakna takwa ini boleh ambil ringan, setakat mana yang aku boleh buat-buatlah. Tidak.
Taqwa adalah perkara yang serius, tetapi maksudnya meraihkan kemampuan manusia. Yang tidak boleh solat berdiri, ada cara lain untuk dia terus solat. Solat tetap kena buat, tetapi mungkin kaedah dan juga caranya berbeza. Begitulah juga dalam surah Al-Hajj. Rujuk pada ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak ada satu benda pun dalam agama yang boleh memalukan kamu kalau kamu buat. Tak ada satu benda pun dalam agama yang akan menjadikan kamu rasa yang ini aku tak boleh buat. Orang lain boleh, orang alim boleh, ustaz-ustazah boleh, aku tak boleh, dan sebagainya. Semua orang mampu untuk melakukan perkara yang sama. Kerana itu, kejahilan seperti mana yang ditanya, ia boleh dibaiki, ia boleh dirawat, dan merawat itu adalah merupakan cara yang terbaik untuk kita mengelakkan diri daripada melampau. Itulah yang kita katakan tadi pada ayat yang ke-143 surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Subhanallah, bila kita menjadi orang yang sederhana, tak melampau, tidak berkurang, tidak terlalu teliti berlebih-lebihan sampai perkara yang mudah jadi susah, tidak terlalu memudah-mudahkan perkara yang sepatutnya benda itu kita pandang serius, tapi kita ambil ringan, kita berada di tengah-tengah. Apa yang kita dapat? Pertamanya, kita dapat ikuti dan contohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Nabi akan jadi syahid. Nabi akan jadi saksi kepada kita bahawa inilah yang kamu lakukan. Bila Nabi akan menjadi syahid? Di saat yang sangat-sangat kita perlukan, iaitu di hari akhirat nanti. Biarlah orang menyatakan bahawa sebaliknya terhadap kita, tapi kalau Nabi SAW berikan jaminan bahawa dia akan menjadi saksi terhadap perlakuan baik yang kita buat, itu adalah jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Subhanallah. Bila Ustaz sebutkan seperti itu, kita dapat rumuskan pertemuan kita pada hari ini berkaitan amal ibadah kita itu. Kadang-kadang orang melakukan ibadah ini dengan ibadah yang banyak. Sedangkan di dalam agama itu Ustaz, ibadah itu yang berkualiti itu bukanlah ibadah yang memerlukan kuantiti yang banyak, tetapi perlukan kualiti itu sendiri. Benar. Dan salah satu daripada pecahan daripada kualiti itu adalah istiqamah sebagai rumusan dalam pertemuan kita pada hari ini. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Da'i. Subhanallah, masa berlalu dan apa yang boleh kita jadikan sebagai pancang. What's next? Kita punya pelan tindakan, action plan kita dalam kehidupan. Pertamanya adalah hendaklah kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Cari sumber dan jangan ada rasa malu ataupun kurang dalam kita menuntut ilmu. Kalaupun kita rasa kita ini hebat, subhanallah, ada orang lain lagi hebat. Yang kedua, dalam menuntut ilmu itu juga, dalam keadaan itu kita perlu untuk memberikan keadilan kepada diri kita, keadilan kepada ahli keluarga kita. Masa itu kita peruntukkan untuk orang, masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, masa untuk diri sendiri. Ia perlu ada keseimbangan itu dalam kehidupan. Kalau satu daripada tiga pancang ini lari ataupun tergelincir daripada landasannya, maka dia akan memberikan kesan kepada dua ini. Hubungan baik kita dengan orang, dengan ibu bapa, dengan ahli keluarga. Salah satu ini sangkut, yang lagi dua juga tidak akan sempurna. Yang ketiga, dalam kita melayari dan menyantuni tajuk melampau dalam agama ini, yang terbaiknya adalah untuk menjadikan diri kita sentiasa luzum bil jamaah. Sentiasa melakukan dalam bab-bab keagamaan, biarlah kita berkongregasi, kita berkolektif, kita berjamaah. Kita perlukan orang lain untuk menegur kita, sebab jarang untuk kita melihat kekurangan diri kita, orang lain yang nampak. Kerana itu kena perlu ada rasa terbuka. Dan yang keempat, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau itu dinyatakan sebagai wajib, ini akan sebagai sunnah, maka kita pegang. Kita tidak melampau dari sudut melakukan perkara-perkara ibadah yang lebih daripada kemampuan kita dalam bab-bab yang sunat. Dalam bab-bab yang fardu kita jaga dan pelihara, selagi mana ada akal dan juga nyawa dalam diri, kita jaga dan kita laksanakan dalam apa keadaan sekalipun. Ini benda-benda yang fardu, tapi yang sunat itu kita buat seperti mana yang Da'i sebut, berterusan, istiqamah, tapi dalam keadaan walaupun jumlah yang sedikit, itulah ganjaran yang lebih besar kerana kita buat itu secara berterusan. Dan yang terakhir, yang kelima, saya ingin mencadangkan dan menasihati diri saya terlebih dahulu pertamanya, dan kepada semua pengikut dan penggemar setia program Tanyalah Ustaz TV3, agar menjadikan ruang kita ini sentiasa cari ruang untuk kita mempraktikkan ilmu yang kita dapat.
Sentiasa menjadikan diri kita ini tidak memberikan komentar ataupun ulasan, kritikan kepada orang berlebih-lebih. Kita kritik itu di atas perlakuan buruk, bukan di atas batang tubuh orang itu. Dan dalam masa yang sama, kita tidak jadikan segala perlakuan-perlakuan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ambil ringan, acuh tak acuh. Kita mesti serius untuk mempertahankan agama. Kaedah, teknik, strategi ia berbeza mengikut keadaan, situasi dan keperluan semasa. Terima kasih Ustaz. Sedikit doa ringkas sebagai penutup kita hari ini. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Ervino Johari atas pencerahan dalam tajuk kita melampau dalam agama. Ada rezeki kita jumpa lagi. Baik para penonton, temu janji kita esok hari bersama dengan sahabat saya, moderator Da'i Hadari dan panel Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dalam topik akhlak cacian di media sosial. Kita bertemu pada esok hari. Saya Da'i Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.